ketika ini di Pahang FM. Terima kasih. Dan pada hari ini untuk anda yang baru saja menonton kami live di Pahang FM, hari ini kita bersama dengan Dr. Khairul membincangkan tentang sakit bahu. Jadi untuk permulaannya mungkin doktor boleh terangkan kepada kita lah kenapa hari ini kita membincangkan tentang topik mengenai sakit bahu ini sendiri. Silakan doktor. Pertama-tamanya saya rasa sakit bahu ni adalah antara simptom ataupun permasalahan yang Sinonim orang cakapnya selalu yang dia. banyak di kalangan masyarakat kita lah. So dia banyak melibatkan umur daripada yang muda hingga ke tua lah. So saya rasa dia menjadi satu beban kepada kesihatan dalam masyarakat kita. So saya rasa sebab bidang saya berkaitan dengan bahu dan siku. So saya rasa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita sangat tinggi. Sangat tinggi. So saya rasa dalam bidang ortopedik bahu dan juga siku adalah elemen yang penting dalam perawatan. Tapi tadi doktor katakan juga ada di kalangan, maksudnya bukan sahaja dewasa tetapi kanak-kanak pun ada juga. Jadi kita nak tahu apa penyebab sakit bahu tu bermula daripada kanak-kanak tu sendiri sehingga kepada dewasa lah. So kalau kita bincang pasal anatomi bahagian bahu ni, dia akan ada tulang, maksudnya dia akan ada tulang, dia melibatkan sendi, kita panggil multi-axial ball and socket joint, shoulder ni. So kita ada otot, dan selain daripada otot juga kita ada saraf. Saraf yang supply kita punya otot untuk otot kita berfungsi dengan normal. So kebanyakannya kalau yang daripada kecil, kadang-kadang kita tengok yang bersalin susah untuk bersalin dan dia mengalami kecederaan pada saraf, utama ke tangan. So dia boleh melibatkan problem daripada bahu lah. Kadang-kadang kita tengok baby yang tak boleh angkat dan dia tak gerak tangan lah. So yang tu daripada brachial plexus injury. So kalau dia peringkat yang muda, selalunya dalam sport injury, maksudnya pesakit-pesakit yang mengalami kita panggil shoulder dislocation, maksudnya bahu yang tak stable. So bahu yang tak stable kebanyakannya yang umur yang muda, di mana bahu itu tercabut, dan mereka yang akan terjadi selalunya daripada sport injury, daripada trauma ataupun accident. So accident selalunya dia mengalami tercabut bahu dan kesudahannya bahu ni akan jadi tak stable. So ada setengah-setengah tu dia akan continuous, maksudnya dia akan tercabut. Kadang-kadang over 20 years period dia tercabut kalau tidak mengambil atau tidak menjumpa pakar ortopedik. So dia akan tercabut, kerap kali tercabut lah, disebabkan oleh instability. So kalau bila umur meningkat, contohnya lebih daripada 40 tahun, kita ada beberapa permasalahan dengan bahu. Contohnya yang ini melibatkan sakit apabila kita mengangkat tangan. Contohnya kalau bila kita nak mengangkat tangan lebih daripada kepala, selalunya pesakit akan mengalami sakit pada bahu. Yang ni kita panggil impingement syndrome. Maksudnya dalam bahu ni kita ada sendi yang glenohumeral joint, sendi yang melibatkan dia punya kepala ball, head of humerus dengan glenoid. And then kita pun ada juga subacromial space. So dalam bila umur meningkat, sebab bahu adalah salah satu sendi yang banyak pergerakan. Betul. Yang pergerakan yang paling luas di dalam tubuh kita lah. So pesakit boleh mengalami impingement syndrome. Lepas tu dekat bahu ni dia ada otot ataupun tendon yang melekat di kepala bahu, yang fungsinya untuk mengangkat tangan kita. So ada setengah pesakit otot itu koyak, kita panggil rotator cuff tear ataupun rotator cuff injury. Dia boleh berlaku disebabkan umur, ataupun dia boleh berlaku disebabkan jatuh, ataupun melibatkan trauma. So selain daripada tu, our bread and butter work in orthopedic, trauma lah, maksudnya pesakit yang mengalami
kepatahan di kawasan bahu dan juga di siku lah. Saya deal dengan pesakit-pesakit tersebut. Dan sebenarnya ada juga pernah yang mengalami di kalangan saya sendirilah. Yang pertama ni doktor, saya terfikir ada orang tu dia, maksudnya kalau zaman muda lah, dia contoh kan kalau kita duduk kat lift, kadang-kadang tu ada yang tersepit, pernah tersepit. Dan adakah waktu zaman tua nanti, maksudnya waktu dia dah meningkat usia, akan efek di situ. Maksudnya zaman muda mungkin boleh di ini lagi kan, maksudnya boleh tahan lagi. Waktu zaman tua, waktu dia dah meningkat usia nanti, adakah ia akan mengalami masalah di situ? Saya rasa kalau contoh yang Fatin bagi example tersepit di lift, Contohnya. saya rasa because of the safety system dekat lift, saya rasa dia tak memberi impact yang besar lah. Tapi I mean dia depend kepada impact semasa kejadian berlaku lah. Kalau impact yang sangat kuat, kadang-kadang secara acute-nya dia boleh mengalami kepatahan dan juga bahu boleh tercabut lah. Dan kecederaan pada sendi yang lain, contohnya acromioclavicular joint injury. Tapi selalunya pesakit yang mengalami masalah yang terlibat di dalam kemalangannya high impact injury. Contohnya motor vehicle accident, kereta, pelanggaran motosikal ataupun kereta, ataupun jatuh bagi orang yang berumur, Itu yang saya rasa kalau lift because of the safety, saya rasa mungkin dia tak ada effect. Yang untuk long term effect lah, untuk dia punya shoulder. Mainly paling kuat maybe dia boleh menyebabkan kecederaan pada tisu sajalah. Tapi maksudnya boleh dirawat lagi boleh lah. dirawat. Okey. Jadi kalau macam doktor ada kan kata tadi tentang pemain, contohnya sports kan. Saya selalu dengar doktor, kalau pemain rugby, dia punya bahu mesti tercabut. Maksudnya dia boleh masukkan balik. Mungkin doktor, saya terfikir juga doktor, macam mana bila pemain rugby ni dia cakap bahu saya boleh masukkan balik. Doktor boleh ceritakan tak kepada kita? Okey, pemain rugby dia merupakan salah satu high impact sport. Sukan yang lasak. So bila dia buat scrum tu, dia memerlukan energi yang kuat, impact dekat bahu lah. So memang salah satu pesakit saya ramai yang pemain rugby, kadang-kadang pemanah, dan saya ada gimnas yang mengalami tercabut bahu ni. So apa jadi, kalau first time dia kena tu, selalunya dia punya tisu yang dalam, yang pelapik dekat tulang glinot, kita panggil labrum, yang itu yang koyak lah. So selalunya first time dia tercabut, selalu first time dia tak boleh masuk sendirilah. Selalunya pesakit akan mengadu sakit sangat, selalunya terpaksa bawa ke emergency department. Tapi apabila problem ni dia menjadi kronik atau terlampau lama, dia selalu tercabut. So apa jadi, tulang antara pelapik sendi tu, glinot dan juga kepala bahu tu, dia sudah aus. So bila aus, selalunya dia lagi senang nak terkeluar dan lagi senang dia nak masukkan. So kadang-kadang pesakit yang dah biasa, dia boleh masukkan sendiri. Itulah saya macam dia boleh masukkan seram sendiri. juga dengar bila cakap masukkan balik kan. Maksudnya Dan itu salah satu kebiasaan lah. memang kita train our pesakit yang mana tak agree dengan kita punya operation, kita akan ajar acute situation kalau bila tercabut tu. Tapi yang kita advise pergi ke hospital terdekat. Alright, okey. Dan sebelum doktor berkenaan dengan topik kita pada hari ini bersama dengan Dr. Khairul Nizam mengenai topik sakit bahu ini doktor, dan sebenarnya kita nak bersama dengan tetamu pendengar kita dulu. Boleh ya doktor? Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Okey, silakan Ana. Waalaikumsalam. Oh, dislocate. Dia tercabut penuh ke macam mana puan?
Aha, aha. Okey, okey. Aha. Umur puan berapa ya? Minta maaf tanya. 39. Baik. Okey. Itu saja ya Kak Nah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, silakan Doktor. Terima kasih kepada puan Kak Ana Ana, tadi. Kak Ana yang bertanya. Mhm. So memang agak kerap juga pesakit yang mengalami aksiden, mengalami masalah dengan bahu. So kalau masalah yang diceritakan tadi maksudnya bahu tercabut lah, bahu tercabut. Mungkin bila sampai dekat emergency department, doktor dan petugas akan masukkan balik bahu semula lah. Tapi komplain yang sekarang ni puan rasa apa tu tak selesa dekat bahu, discomfort. Apa yang boleh terjadi maksudnya masa aksiden tu mungkin kepatahan berlaku, tapi doktor sudah explain kepada puan tiada kepatahan berlaku. So selain daripada tulang maksudnya tisu di dalam bahu tu dia boleh koyak. Contohnya tisu kita panggil yang pelapik sendi, kita panggil labrum. So bila dikoyak sebab tisu ini dia kurang salur darah, dia macam dia elastik sikit. So selalunya kalau koyak yang teruk selalu ditakkan cantum sendirilah. Selain daripada yang itu, bila kalau aksiden dia boleh menyebabkan kita panggil otot pada bahu yang koyak. Kita panggil rotator cuff injury. So kita ada 4 otot di dalam bahu ni untuk mengangkat bahu. Dia ada 4, dia akan attach dekat kepala bahu untuk mengangkat. So kadang-kadang bila high impact tu dia boleh koyak di situ, dan pesakit boleh mengadu sakit. Ada setengah kalau koyak tu terlampau besar, bukan hanya sakit, pesakit juga tidak boleh mengangkat tangannya sebab limitation pada bahu lah. Selalunya perlu berjumpa doktor ortopedik yang bahagian bahu. Kalau servis yang di offer di IMAC, di UIA Specialist Center, selalunya kita akan buat X-ray, kita tengok ada kepatahan ke tidak, dan selalunya kita akan buat MRI, ataupun MR arthrogram kita panggil, untuk tengok tisu di dalam sendi bahu dan juga otot-otot di sekeliling bahu. Saya saja Puan Ana kalau mengganggu dapatkan rawatan di UIA Specialist Center ataupun di Medical Center ya. Okey, dan untuk anda sendiri mungkin ada sebarang pertanyaan, boleh terus hubungi kami ya di talian 0951400124 ataupun 0951400125. Baik, kita ada pemanggil kita yang seterusnya, boleh Doktor ya? Okey, assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Ya, Cik Hamid, silakan Cik Hamid. Waalaikumsalam Cik Hamid. Ya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Mak Azhar Batin. Bagaimana pergerakan tuan bahu tu? Boleh angkat penuh ke? Okey. Betul. Baik tuan, baik Terima kasih insya-Allah. Cik Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada Encik Hamid daripada Kemaman, saya rasa bila saya tanya, mungkin saya nak mengambil history yang lebih lanjut daripada tuan. Tapi bila cari dari segi description tu, saya rasa kita panggil impeachment syndrome lah. Bukan untuk pengetahuan Encik Hamid, bukan disebabkan kipas tu, tapi bila kita ada impeachment syndrome ni, kita panggil maksudnya tulang bahu dengan tulang atap bahu kita panggil acromion, dia terlampau sempit. So apabila every time kadang-kadang kita angkat tangan lebih daripada kepala, dia menyebabkan sakit. Kadang-kadang kita nak sidai baju tak boleh.
ini disebabkan oleh space yang kecil lah antara tulang atap dan tulang kepala tu. Ada yang ekstensif punya, mungkin otot tu pun koyak. So apa terjadi bila kita tidur, kita tend nak mengiring ke bahu yang lebih kita suka lah. Kadang-kadang dia punya impact tu. So selalunya memang salah satu problem yang pesakit datang, mungkin sakit bahu, mungkin dia boleh tahan, tapi dia mengganggu tidur. Sebab kebanyakannya pesakit tak boleh mengiring dekat bahu yang problem tu. So apabila dia bangun tu menyebabkan sakit dan mengganggu aktiviti harian pesakit. Macam tu. Kebanyakan pesakit saya yang datang macam tu lah. So saya nasihatkan, mungkin Cik Amit boleh datang jumpa mana-mana pakar ortopedik, sama ada di Kemaman ataupun di Kuantan. Mungkin kita boleh buat MRI dan tengok macam mana keadaan dia. Ya, okey. betul. Jadi diharapkan untuk Encik Amit boleh dapat pencerahan sendirilah, boleh berjumpa dengan doktor untuk lebih lagi mengetahui keadaan bahu. Encik Hamid sendiri. Alright. Dah pukul 10.30. Baiklah, kita bersama dengan Dr. Khairul Nizam pada pagi ini membincangkan tentang topik sakit bahu, dan kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya ini di talian. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian tu? Syamsul. Okey, Syamsul Anwar, silakan dengan pertanyaan pada pagi ni. Waalaikumsalam tuan. Cik, selamat hari raya Mak Aizah Batin. Ya. Ya tuan. Licin macam mana tu Cik Samsul? Oh, tapak kaki licin. Oh. Okey. Macam tuan rasa kurang rasa ke? Rasa dia lain daripada tapak kaki sebelah? Baik. Adakah sebelah kaki ataupun dua belah kaki? Okey. Oh, baik tuan. Tak apa Cik Samsul. Tak apa Encik Samsul, nanti doktor jawab pertanyaan daripada Encik Samsul, ya. Okey Encik Samsul. Ya, baik Encik Samsul, Cik. ya. Assalamualaikum Encik Samsul. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, itu dia Encik Samsul kita. Macam mana doktor, silakan. Terima kasih di atas pertanyaan Encik Samsul. So saya rasa yang kurang selesa di bahagian tapak kaki. Dia rasa licin. Rasa licin. Dia banyak dia punya kemungkinan selain daripada tapak kaki juga. Encik Samsul ada menyatakan bahawa bahu sakit dan juga pergelangan tangan ataupun finger problem. Selalunya yang pesakit-pesakit yang merasa penyakit-penyakit yang problem pada tapak kaki, dia ada beberapa kemungkinan. Satu disebabkan problem dengan kencing manis. Pesakit-pesakit yang mengalami kencing manis, kadang-kadang bila gula yang sangat tinggi merosakkan pada saraf ke kaki lah. So selalunya dia akan merasa serban dekat tapak kaki, dia akan rasa kebal dan rasa tak selesa. Itu kebanyakannya kalau kencing manis menyebabkan dua belah tapak kaki lah. Tapi kalau sebelah mungkin disebabkan daripada tapak kaki itu sendiri ataupun higher up
problem di bahagian tulang belakang. Maksudnya kadang-kadang saraf yang tersepit di bahagian tulang belakang dia boleh menyebabkan rasa yang kurang senang di bahagian pinggul, turun ke kaki sampai ke tapak kaki. Dan bahu, kadang-kadang yang sakit bahu dia boleh masalah daripada bahu itu sendiri, ataupun kadang-kadang saraf yang tersepit di bahagian leher. Pesakit juga boleh mengalami sakit pada bahu sebab bila saraf tu dia supply, dia pergi ke bahagian bahu. Bila saraf tersepit di bahagian leher, pesakit boleh mengadu sakit di bahagian bahu jugalah. Bagi pesakit yang mengalami masalah jantung, kadang-kadang instead of dia mengalami sakit pada dekat chest pain, dekat sakit bahagian dada, kadang-kadang dia boleh juga sakit tu merebak kepada bahagian bahu. So penting bagi perawat ataupun medical staff untuk detect kalau kadang-kadang yang patient yang lelaki mengalami sakit bahu, kadang-kadang dia kena buat yang acute dan sangat sakit, dia kena buat ECG untuk menengok tengok ada masalah jantung ke tidak. So dia banyak punca, bukan saja di bahagian bahu, kadang-kadang boleh daripada leher ataupun jantung. Okey, kalau tadi saya ada dengan Cik Samsul pun ada berkongsi yang dia nak pakai kain pelikat pun melorot katanya. Maksudnya daripada situ saraf di tangan ke macam mana? Saya rasa possible. Setengah pesakit yang mengalami masalah pada tulang belakang, selain daripada tulang belakang di bahagian kita panggil lower lumbar, lambung chakra, kadang-kadang pesakit boleh mengalami di bahagian cervical ataupun di bahagian leher juga. So kadang-kadang di bahagian otak dia boleh memberi simptom yang sama. So saya rasa penting untuk Dr. Encik Samsul untuk mendapatkan rawatan lanjut. Saya tahu suka mungkin ada perlu yang untuk membawa beliau kepada membantu Encik Samsul untuk mendapat rawatan. InsyaAllah Encik Samsul moga-moga ada yang dapat membantulah Encik Samsul sendiri. Okey, dan juga mengenai sakit bahu pada hari ini, doktor, kita nak tahu simptom yang terjadi dalam sakit bahu ini sendiri. Doktor boleh kongsikanlah. Banyak kita dah discuss sebelum ni awal. Maksudnya kalau usia muda kebanyakannya sendi tu tercabut lah. Itu dia punya simptom. Kalau umur yang meningkat usia, the main symptom sakit bahu tu sendirilah. Sakit ni kita boleh grade daripada 0 sampai ke 10 yang paling sakit. Selalunya kita tengok tahap dia punya severity, keterukan lah. Yang selain daripada itu kita panggil painful arc, mana bila pesakit mengangkat bahu, dia akan mengalami sakit sebab kawasan kita panggil subacromial space tu lagi jadi sempit bila kita mengangkat bahu. Ada setengah pesakit tidur, tak boleh baring sebelah yang pesakit prefer lah. Selain daripada itu masalah saraf juga daripada cervical. Selalunya doktor yang ortopedik akan cek sama ada ini betul-betul daripada bahu ataupun daripada masalah daripada saraf cervical. Dan yang lain daripada itu kebanyakannya disebab di efek fungsi lah. Maksudnya mengangkat tangan, bahu jadi lagi ketat, dan kadang-kadang ada setengah tu pakai baju pun tak boleh. Ya, betul, nak kadang-kadang bagi yang wanita nak tuck in bra tak boleh tangan ke belakang. Itu menjadi masalah bagi pesakit bahu lah. Okey, dan kalau mengenai rawatan pula doktor, tadi saya ada bagi satu contoh mengenai kalau seseorang tu terlanggar dengan lift. Jadi contoh ada tak seseorang pesakit tu kalau dia makan ubat tahan sakit ke untuk mengurangkan ke, adakah cara lain? Maksudnya doktor katakan tadi pada saya ada cara istimewa sebenarnya untuk pesakit bahu ni sendiri. Silakan doktor. Selalunya bila pesakit datang kepada kami, kita akan buat assessment, kita akan buat investigation, kita panggil kajian di manakah punca sakit bahu tu sendiri. Okey, selalunya memang salah satu dia punya first line treatment, selalu kita akan control sakit lah, because yang tu yang problematik untuk pesakit. So selalu kita bagi ubat tahan sakit. Tapi untuk peluang-peluang pendengar-pendengar di luar sana, kena berhati-hati dengan ubat tahan sakit, kena
dapatkan pandangan doktor dan juga kita punya background medical problem lah. Ada setengah kadang-kadang ubat tahan sakit ni tak sesuai. Ada untuk setengah pesakit kena perlu pantau. Selepas kita buat investigasi ataupun investigation kepada pesakit ni, kita tengok macam mana lah. Kalau saya rasa selalunya kalau yang moderate, yang minimal dengan moderate punya problem, saya rasa kalau pesakit ni boleh benefit dengan fisioterapi, memang the first line treatment kita hantar fisioterapi. So fisioterapi ni dia boleh melibatkan banyak benda. Satu, kita nak maintain dia punya sendi punya pergerakan. So maksudnya bila kita dapat movement yang bagus, pesakit akan rasa lebih selesa. Sebab dalam sakit bahu untuk yang berumur ni, bila kita kurang gerak, bahu tu akan jadi lebih ketat. So bila sakit kita akan kurang gerak. Bila betul. kurang gerak, so lama-lama bahu tu dia jadi stiffness lah. So fisio the mainstay untuk dapat dia punya pergerakan lah. Melembutkan lagi Untuk yang lembut cakap kan? dia punya pergerakan bahu. Selain daripada tu, kita kuatkan otot-otot yang bahu. Selalunya kita start dengan fisio, after that kita akan follow up, tengok balik sama ada fisio membantu ke tidak lah. So di IMSC, UIA Specialist Center, kita ada special fisioterapis yang kita well train untuk bahagian bahu juga. Untuk fisioterapi. Untuk fisioterapi. Jadi doktor ada cerita pasal fisio ni, adakah fisio sendiri tu membantu untuk pesakit-pesakit ni sendiri? Sangat-sangat membantu. Sama ada pesakit yang tidak memerlukan operation, even pesakit yang sudah kita buat operation pun, fisioterapi adalah satu elemen yang sangat penting untuk kita dapat outcome yang bagus selepas operation. So sangat-sangat is the main treatment untuk pesakit-pesakit bahu dan siku saya lah. Okey. Kalau tadi doktor kata ada yang memerlukan pembedahan, yang tu macam mana pula daripada segi sakit bahu tu yang memerlukan pembedahan sendiri? So bahagian pembedahan, selalunya saya akan tengok outcome daripada fisioterapi dan juga investigation yang kita buat lah, contohnya MRI. Pembedahan apabila fisioterapi tidak berjaya, dan kita offer. Kalau saya rasa pembedahan boleh memberi manfaat kepada pesakit, dan saya akan bincang dengan pesakit dan explain prosedur semua kepada pesakit. So contoh pembedahan yang biasa yang saya lakukan melalui artroskopi shoulder bahu, sendi bahu. So selalunya saya akan memasuk depend on pathology. Contohnya kalau rotator cuff yang koyak, saya akan menggunakan kamera sajalah. So maksudnya dekat belakang bahu kita akan masuk kamera. Lepas tu lebih kurang dalam 0.5 cm ataupun 1 cm kita masuk kamera, dan kita akan tengok dalam sendi bahu melalui kamera. Lepas tu kita akan repair. So it's minimally invasive. Basically dia kosmetik jugalah. Dan now current trend worldwide pun kita guna arthroscopic repair untuk kecederaan pada bahu lah. Tapi contoh kalau kalau patient mengalami kepatahan dan kita nak kena buat open surgery lah. Maksudnya kita buat incision, lepas tu kita fix fractures yang kepatahan lah. Dan kami juga di IUM Specialist Center, kita juga membuat ada pesakit-pesakit yang mengalami arthritis bahu yang tidak respon kepada konservatif ataupun fisioterapi dan mengganggu kehidupan. Selalu saya akan buat, kita panggil shoulder replacement. Kita akan kalau perlu patient after discussion dengan patient, kita akan tukar sendi bahu lah. Tukar sendi bahu. Dia ada macam lutut juga, kita tukar sendi lutut. Tukar sendi pinggul. Bahu pun kita buat shoulder replacement. Sama ada kita panggil reverse shoulder replacement ataupun anatomical shoulder replacement lah. Ada setengah tu dalam kepatahan yang melibatkan orang tua. Kadang-kadang kepala tu tersangat hancur. Saya terpaksa tukarkan kepada prostetik lah. Kita panggil hemiarthroplasty. Jadi untuk akhir ni lah doktor ya, mengenai topik kita pada hari ni, untuk semua pendengar kita, sebelum kita nak terus dengar berita dunia tepat jam 11 pagi nanti. Silakan doktor untuk kata-kata terakhir kita untuk pagi ni.
untuk pendengar-pendengar di luar sana yang mengalami masalah bahu, bolehlah datang berjumpa kepada kami di IUM Specialist Center ataupun IUM Medical Center. InsyaAllah kita sentiasa berusaha untuk memberi yang terbaik untuk pesakit-pesakit kita. Yang penting dapatkan nasihat daripada doktor yang berdekatan ataupun pakar ortopedik yang di tempat tuan, dan tengok apa masalah yang berlaku lah. Okey, jadi apa-apa pun terima kasih banyak-banyak kepada Asisten Profesor Dr. Khairul Nizam Siron alias Baharum yang merupakan pakar bedah ortopedik, dan saya harap pada pendengar-pendengar pada hari ini mendapat manfaat dan juga mungkin